Jadi, I would like to congratulate dan ucap tahniah kepada pegawai-pegawai Parlimen, termasuk yang di-Ketua Parlimen, kerana aturan pada hari ini menunjukkan bahawa walaupun ada pandemik COVID, tetapi kita boleh adakan satu mesyuarat dengan cukup tertib. Kita masuk, kita diperiksa, ambil temperature, basuh tangan 2 kali, kena basuh tangan sebelum masuk dewan. Dan kita masuk dalam dewan, kita duduk jauh daripada masing-masing, at least one chair away, more than meter. Cukup tertib jalan. Dan saya fikir kalau lepas ini ada jangkitan COVID itu bukanlah kerana tidak ada usaha. Dan saya berpendapat bahawa kalaupun mesyuarat pada hari ini diteruskan sampai petang supaya kita dapatlah dalam parlimen ni, parlimen adalah gedung cakap. Tetapi gedung cakap yang tak boleh cakap, dia tak jadi gedung cakap lagi. Parlimen. Dan parlimen kalau dibenarkan kita membahas sampai petang sampai malam pun, saya ingat tak akan jadi masalah dengan pandemik. Kita tahu sekarang ni semua orang bebas keluar, pergi makan pun boleh, beli masuk dalam shopping pun boleh. Tetapi dalam dewan kita bukan nak pergi sana sini nak beli apa-apa. Kita nak duduk di kursi kita. Tak pernah kita nak dekat dengan orang lain. Nampak cukup tertib. Tetapi tak dibenar sampai satu hari ini pun. Cuma beberapa jam saja. Ini sepatutnya kita minta untuk 8 hari. Tak jadi masalah kalau nak buat 8 hari pun dengan cara yang dibuat pada hari ini. Saya ucap tahniah kepada pegawai-pegawai dan juga yang di-Ketua Dewan Rakyat. Kerana kita ada sitting hari ini bukan saja ahli Dewan Rakyat, tapi Dewan Senate pun ada juga. Dewan Senate ramai dulu, tapi tak ada masalah pun. Tak adalah pemerhati, tak adalah. But saya berpendapat bahawa kami tidak dapat terima alasan kononnya kerana pandemik ini kita cuma boleh bersidang selama 2 jam saja. Sedangkan di Sabah 3 hari mesyuarat. Lepas itu berapa banyak yang dapat sakit. Tetapi di Kuala Lumpur ini kali angin ni penuh dengan COVID lah. Sebab itu tak berani. Kalau kita bercakap, dia keluar daripada mulut. Jadi tak bercakap perlu baguslah. Jadi lain kali kita boleh kata parlimen ni bukan parlimen kerana gedung cakap. Ini gedung bisu. Tak boleh cakap. That will spell the end of democracy, where we cannot speak as representatives of the people. Kita akan keluarkan statement berkenaan dengan ucapan titah ucapan diraja. Sekejap lagi, lewat sikit kan kita semak balik apa yang diucapkan oleh yang di-Pertuan Agong, supaya kita tak boleh ada bahas. Sebab itu kita terpaksalah keluar statement di luar daripada parlimen. Statement ini setelah kita dengar dan baca statement daripada Agong, kebanyakannya kita bersetuju dengan statement. Terutama jangan kita dalam keadaan politik, keadaan pandemik ini, kita berusaha dalam bidang ada pertikaian dalam bidang politik.
Tetapi apa yang kita lihat setakat ini, apa yang dilakukan oleh kerajaan lebih merupakan politik daripada pentadbiran ataupun menangani masalah COVID-19. Kita lihat bahawa kerajaan-kerajaan negeri juga ditukar. Kerajaan bersatu, walaupun bersatu masih ada dalam kerajaan pusat, tetapi kerajaan bersatu di Johor, di Kedah sudah pun ditukar untuk memberi kepada di satu pihak bagi ke UMNO, satu pihak lain bagi kepada PAS. Saya tak tahu sama ada ini perjuangan bersatu untuk memberi tempat kepada parti-parti lain. Yang ada juga di Melaka pun puncak kacir berlaku. Setelah membuat itu, Muhyiddin membuat ucapan bahawa dianya tidak berpolitik, tetapi dihantarnya Hamzah untuk kempen sokong, dan juga ahli-ahli daripada Parti Bersatu telah diberi tempat menjadi menteri dan sebagainya untuk mengurangkan sokongan bagi Pakatan Harapan. Jadi bila kita kata jangan berpolitik, saya harap ini ditumpukan kepada kerajaan, kerana kami tidak mampu untuk selain daripada mempertahankan kedudukan kami tidak mampu berpolitik. Sekarang kita juga di sini bersatu, banyak terlibat dengan apa yang berlaku sekarang ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti tidak melalui proses biasa. Yang pertamanya Majlis Tertinggi Kepimpinan Tertinggi Bersatu tidak pernah buat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Seperti mana kita semua tahu, dalam rakaman yang dibuat, Muhyiddin memberi masa 1 minggu kepada saya untuk membuat keputusan. Tetapi sebelum pun genap 1 minggu, dia telah ambil tindakan seolah-olah dia tidak ada dalam Pakatan Harapan lagi. Yang ini bertentangan dengan perlembagaan parti. Dan kita juga dapati bahawa dianya membuat keputusan tanpa kelulusan oleh Majlis Tertinggi Parti Bersatu. Hari ini diisytiharkan bahawa dia sudah menjadi satu daripada parti Perikatan Nasional yang disebut pada hari ini. Sebelum daripada ini disebut, pihak UMNO berkata tidak ada parti Perikatan Nasional. Tetapi apa yang berlaku ialah Muhyiddin telah menyertai Perikatan Nasional ini sebelum dianya ditubuh, dan dianya menyertai tanpa mendapat keputusan daripada Majlis Tertinggi Kepimpinan Parti Bersatu. Ini sekali lagi salah tindakan kerana dia bertentangan dengan dasar dengan perlembagaan parti. Seterusnya dia hari ini mengisytihar dia berada dalam Perikatan Nasional ini. Jadi nampak seolah-olah Parti Bersatu ini sudah diambil alih separuh oleh Muhyiddin tanpa perlu rujuk kepada
badan-badan yang berkuasa dalam Parti Bersatu. Inilah masalah yang dihadapi oleh Parti Bersatu. Parti Bersatu ini ditubuh khusus untuk melawan kleptokrasi Datuk Seri Najib. Itu khusus sebabnya kita tubuh parti ini. Tetapi hari ini dia membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Najib tanpa mendapat izin daripada parti. Sekali lagi dia membelakangkan parti. Seolah-olah parti ini tidak ada kuasa selain daripada presidennya saja. Inilah cara yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin yang amat menyedihkan kami, kerana pada awal lagi kita tubuhkan parti ini untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib. Sebaliknya, apabila kita berjuang dan dapat kejayaan bersama-sama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, Muhyiddin membelakangkan dasar parti, perjuangan parti, dan bekerjasama dengan orang yang kita usaha untuk menjatuhkan, sehingga orang ini sekarang ini menjadi kerajaan. Dan apabila dia yang menjadi kerajaan, tentulah ada banyak kuasa yang disalahgunakan. Saya berpendapat bahawa satu daripada tujuan kita di waktu kita tubuh Pakatan Harapan dan juga Parti Bersatu ialah untuk bertindak terhadap mereka yang mencuri wang Malaysia. Tetapi saya dapati hari ini, bukan hari inilah, beberapa hari yang lepas, bahawa mereka yang mencuri wang, kalau sanggup bagi balik setengah daripada wang ataupun sikit, tidak akan dikenakan hukum. Yang ni dasar baru yang saya tak pernah dengar lah. Saya tahu di Amerika ada plea bargaining. Plea bargaining in Amerika ialah apabila seorang rakan penjenayah sanggup mendedahkan kawannya yang telah melakukan jenayah supaya dianya dapat dibebaskan. Jadi kerajaan mendapat kelebihan daripada plea bargaining ini. Kali ini kita lihat bahawa walaupun orang ini selewengkan 1 bilion ringgit, tetapi dia bayar balik cuma 400 million saja, tak sampai pun setengah, dan dia boleh dilepas. Kalau inilah menjadi dasar baru Malaysia, maka pencuri boleh curilah. Tak apalah, kalau siapa-siapa nak curi, buat ketentuan, duit yang dicuri itu setengah boleh bagi balik kepada kerajaan dan setengah you boleh enjoy. Dengan itu you tidak akan dikenakan hukum. Saya tak tahu dalam undang-undang Malaysia disebutkan perkara ini ataupun tidak. Setakat yang saya tahu, ini tidak pernah berlaku di Malaysia, tetapi ini sudah berlaku sekarang. Dan banyaklah pencuri-pencuri yang sekarang ini menanti-nanti untuk pergi ke mahkamah, menawar wang untuk dibayar balik separuh supaya mereka akan bebas. Ada tuduh-menuduh antara mereka yang membuat keputusan ini. Ada yang kata bukan saya tapi orang itu kata bukan saya tapi orang ini. Saya dapati bahawa mereka sedar bahawa apa yang dilakukan oleh mereka itu salah. Sebab itu mereka bergegas untuk nak ceritakan tentang apa yang telah berlaku. Kita sekarang ini menghadapi masalah COVID-19 ini, yang mana ramailah
daripada peniaga pengusaha yang rugi. Dan kita dapati bahawa ada peruntukan yang dibuat oleh kerajaan. Sebelum kerajaan baru ini ambil alih, kita buat peruntukan sebanyak 20 bilion. Dan ini telah kita agihkan. Tetapi sekarang ada peruntukan yang dibuat oleh kerajaan sebanyak 230 bilion. Banyak sungguh. Tetapi kita dengar bahawa duit ini belumlah disampaikan kepada sasaran. Sebaliknya, duit ini bukan daripada kerajaan, tetapi daripada punca yang lain, iaitu apabila mereka dapat balik duit yang hilang, maka dengan duit itulah mereka akan bayar balik. Ini bermakna bahawa janji yang dibuat untuk memberi begitu banyak tidak sebenarnya tepat seperti yang dijanjikan. Inilah keadaan dalam negara kita. Bukan kita nak sengaja membawa masalah politik di waktu ini. Kita sedar bahawa negara menghadapi COVID-19 ini. Tetapi sebenarnya kita tidak nak membawa masalah-masalah politik di waktu ini. Malangnya kerajaanlah yang cuba menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Parti Bersatu umpamanya, dan juga pimpin Parti Amanah dan lain-lain usaha untuk menarik supaya sokongan kepada Pakatan Harapan ini berkurangan dengan cara mengganti hampir 30 jawatan yang diisi dengan ahli-ahli profesional yang dibuat oleh Pakatan Harapan dahulu. Sekarang ini mereka itu dibuang dan diganti dengan ahli-ahli politik sebagai satu cara untuk menarik supaya ahli-ahli politik ini akan menyokong kerajaan yang baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menang dalam pilihan raya ke-14 atas janji supaya kita akan hapuskan kerajaan kleptokrasi, kerajaan pencuri. Tetapi saya dapati bahawa ada orang yang cuba menunjuk bahawa mereka juga mempunyai niat yang sama. Tetapi apabila mereka dapat kuasa, mereka sebaliknya bukan berusaha menjatuhkan kerajaan kleptokrasi, tetapi mereka lah yang menghidupkan kleptokrat ini supaya menjadi kerajaan semula. Jadi itu sajalah yang saya nak katakan. Kalau ada soalan, silakan.